Okey. Okey, sahabat-sahabat. Cerita ni sangatlah menarik. Encik dah tukar? Dah. Dah. Okey. Anda ceritakan kisah ni kepada anak-anak. Budak-budak suka kisah kan? Kita orang tua pun suka kisah. Okey, jelas ya. Simple saja sebab hadisnya sangatlah panjang untuk saya tulis. Jadi anda boleh cari dalam internet. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang ke-12 dalam bab yang pertama. Dia akan tulis dalam kitab ni, dia buat macam ni tau, 12/12. Maksudnya dalam kitab dalam tajuk Ikhlas dan Menghadirkan Niat ni ada 12 hadis Nabi, hadis yang sahih yang dikumpulkan. Jadi bila kita tengok catatan dalam kitab ni ditulis 12/12, maksudnya dah semua hadis di dalam tajuk yang pertama, bab yang pertama kitab Abdul Salih ni telah pun kita bacakan. Dan hadis yang terakhir ni hadis yang sangat panjang, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, adalah Rasulullah bercerita tentang ada 3 orang lelaki. 3 orang lelaki pemuda. Subhanallah, kalau saya bacakan di sini, kita bacalah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari golongan umat sebelum kalian sedang berpergian hingga mereka terpaksa menginap di sebuah gua. Kemudian mereka masuk ke dalamnya. Ingat ya kisah dia? Ada 3 orang pemuda. Dia berpergian, maksudnya berjalan jauh mencari rezeki. Kemudian dia menginap, berehat di dalam gua. Tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dari gunung lalu menutup mula gua tersebut. Ada satu batu besar yang jatuh dan menutup pintu gua tersebut. Sahabat-sahabat, saya kan bila baca kisah yang datangnya daripada hadis Nabi, saya macam terbayang cara Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Sebab ini Nabi sendiri yang bercerita. Hadis Nabi kan, Nabi bercerita kepada para sahabat. Jadi bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam penyampaian. Itulah teknik yang, antara teknik yang hebat. Rasulullah SAW menggabungkan pelbagai emosi ketika menyampaikan ceramah, ketika menyampaikan dakwah, ketika menyeru kepada manusia-manusia sekeliling. Subhanallah, Nabi akan buat majlis ilmu di masjid, peringkat awal di rumah-rumah. Nabi bermula masa di Mekah, usrah, kan, pertemuan di rumah. Masa ni masih lagi dakwah secara sembunyi. Bayangkan Rasulullah ada teknik yang sangat hebat dalam penyampaian. Rasulullah menggabungkan semua emosi. Emosi takut, kan, bawa cerita tentang azab. Emosi bahagia gembira, bawa cerita tentang syurga, tentang nikmat. Emosi bimbang, Nabi bawa supaya kita berfikir. Dan Nabi bawa juga halwa telinga, cerita. Kalau siapa yang beli kitab Riyadhus Shalihin ni, anda akan jumpa banyak kisah. Banyak kisah yang kita kata, ya Allah, rupanya kisah ni hadis sahih daripada Nabi. Kisah ni pernah dengar, ni baru jumpa sumber dia. Jadi kita akan, sebab itu Riyadhus Shalihin ni sangat sesuai dibaca oleh orang awam dan juga dibaca untuk satu kitab untuk dibacakan dalam keluarga. Anak-anak pun sangat suka. Kalau anak-anak saya, dia akan belek dia jumpa kisah, dia baca kisah. Dia belek hadis Nabi, jumpa kisah, dia baca. Dia kata menarik kisah-kisah ni. Saya kata itu kisah benar, sebab datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey, kita dengar ya kisah ni. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Keutamaan hari Jumaat antaranya banyakkan berselawat pada Nabi. Allahu akbar. Okey, kita tengok. Saya kemudian ada satu batu yang turun kan. Tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dari gunung lalu menutup mula gua tersebut. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, melainkan jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal soleh kalian. Masya Allah. Salah seorang pemuda tu kata, tidak ada siapa yang boleh selamatkan kita. Tak ada siapa yang boleh bantu kita ni. Batu ni berat sangat, besar sangat ni. Mereka dah cuba tolak, tak boleh. Lalu salah seorang berkata, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita melainkan
Kita berdoa meminta dengan Allah melalui perantaraan amal soleh. Subhanallah. Jadi saya akan sentuh sikit saja sebab saya bukan alim, saya bukan faqih sangat. Bab kita dibenarkan untuk bertawassul. Bertawassul ni menggunakan perantaraan, meminta dengan Allah ada perantaraannya. Boleh minta direct, ya Allah tolonglah buka, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, bukakan pintu ni, bukakan ya Allah, bukakan apa ni, boleh minta direct, bukakan gerakkan batu ni, bukakan pintu gua ni. Tetapi ada kekuatan, ada keistimewaan apabila kita bertawassul. Dan bagi kita mazhab Syafi'i, kemudian ahli sunnah wal jamaah menerima kaedah ataupun cara kan kaifiat bertawassul dengan amal soleh. Subhanallah. Tetapi amal soleh yang kita nak bertawassul itu amal soleh yang benar, dari sudut syaraknya, benar juga dari segi keikhlasan hatinya dan sebagainya. Okey. Sahabat-sahabat yang dimata Allah sekalian, kita tengok kenapa 3 orang pemuda ni sampai Allah terima immediately. Allah makbulkan saat itu juga kerana mereka melakukan amal soleh tersebut benar-benar ikhlas kerana Allah. Itulah tajuk kita kan, bab ikhlas. Okey, sambungan. Lalu salah seorang daripada mereka berdoa, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta dan lanjut usia. Seorang berkata ni, encik boleh ke encik tolong pegang? Okey, boleh. Rasa mungkin kena beli stand yang orang baca, orang menyanyi kan. Okey, tak apa. Subhanallah. Tapi sebelum tu nak nyelik pula. Terima kasih banyak. Semalam saya terima hadiah yang sangat istimewa. Tengok, ada orang post ke galeri Ustazah Asma. Bila saya buka, saya kata, ya Allah, comelnya. Hadiah apa? Saya tak kenal orangnya. Dia post online ke galeri Ustazah Asma. Galeri Ustazah Asma, boleh cari je alamat mana-mana. Lepas tu ada satu nota. Ada nota. Ada nota kecil. Comel kan? Nota kecil. Hadiah ni, Masya Allah. Okey, ini tulisan dia. Ni tulisan dia. Yang ni bang, okey tak? Ni tulisan dia. Okey, ringkas saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Asma yang dikasihi. Pagi tadi 23 bulan 3 2021 saya tengok live Ustazah berkenaan khusyuk dalam solat. Ustazah minta staf belikan duster whiteboard yang lebih elok sikit kualitinya. Jadi saya hadiahkan beberapa duster. Harap ada yang terbaik untuk Ustazah. Alangkah indahnya kalau saya dapat jadi tukang padam whiteboard Ustazah. Love, Izzatul Sazrin. Terima kasih banyak Izzatul Sazrin. Dan menariknya, dia belikan beberapa pilihan. Dia bukan pilih satu je. Maksudnya sebab saya sebut saya nak yang terbaik ya. Dan ya tak tahu kan spek saya nak macam mana. Jadi dia bagi 4 duster yang berbeza. Pemadam whiteboard yang berbeza. Terima kasih. Walaupun saudari Izzatul tak ada bersama dengan saya untuk padam, tapi sebenarnya setiap kali saya guna, insya-Allah sebenarnya tangan saudari yang secara tak nampak lah sebenarnya ada bersama dengan saya. Subhanallah, mewakili ni kan. Kita test. Ya. Memang terbaik. Subhanallah. Moga keikhlasan hati tu sampai. Okey, cik. Terima kasih banyak cik. Okey, kita sambung ya. Lalu salah seorang daripada mereka berdoa, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta dan lanjut usia. Saya tidak pernah memberi minum kepada siapa pun sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga ataupun hamba saya. Kemudian pada suatu hari saya terlalu jauh mencari kayu bakar sehingga mereka berdua sudah tidur sebelum saya pulang. Selanjutnya saya pun memerah susu sebagai minuman untuk keduanya dan saya dapati mereka berdua telah tidur. Saya enggan membangunkan mereka. Saya enggan memberikan minuman itu kepada orang lain sebelum mereka berdua, baik pada keluarga dan hamba saya. Saya tetap berdiam sementara gelas minuman masih di tangan saya. Saya menunggu mereka bangun sampai fajar menyingsing dan anak-anak menangis dekat tumit saya, maksud dekat kaki, kerana mereka lapar. Setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minuman mereka. Ya Allah, jika saya mengerja demikian dengan niat benar-benar harap redha-Mu,
maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutup ini. Maka batu besar itu tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka masih belum boleh keluar daripada gua. Sahabat dimati Allah sekalian, bayangkan situasi pemuda ni. Ini Nabi cerita pada kita ni. 3 orang pemuda terperangkap dalam gua dengan batu besar. Mereka bertawasul dengan amal soleh. Pemuda yang pertama berdoa kepada Allah, buat pengakuan depan Allah, ya Allah, aku ada orang tua yang aku jaga betul-betul, dan aku tak akan beri minum ataupun makan selagi mana kedua orang tua ni diberi minum dan makan terlebih dahulu. Allah uji satu hari, dia cari kayu bakar, balik lambat. Bila balik lambat, dia terus sediakan susu, pergi perah susu untuk sediakan makan dan minum untuk orang tua. Bila dia bawa, kedua ibu bapanya, orang tua dia, ibu bapa telah pun tertidur. Dia pegang sambil berdiam. Masa duduk diam tak tidur, pegang 2 gelas air susu tu. Pegang, tunggu. Sebab dah tidur, tak nak ganggu tidur ni, pegang. Dalam waktu yang pegang dan waktu sama, anak kecil sedang menangis di kaki. Sebab lapar. Dia tetap tidak akan mendahulukan keluarganya, dirinya walaupun dia lapar, penat dan hamba sahaya, melainkan ibu bapa minum terlebih dahulu. Sehingga fajar, sehingga pagi. Subhanallah. Dan bila keduanya bangun, terus diberi minum, barulah diberi minum untuk anak-anak, isteri dan dirinya. Subhanallah. Lalu dia menyebutkan perkataan yang sangat mahal. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan itu benar-benar mengharapkan redha-Mu, maka ya Allah, permudahkanlah urusan kami ini. Lalu immediately, pada waktu itu juga batu itu bergerak. Tapi belum cukup lagi untuk mereka keluar, tak muat lagi. Kita boleh perhatikan beberapa perkara di sini. Maksudnya, amalan yang dilakukan memang betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab ayat dia apa? Sekiranya benar ya Allah, apa yang aku lakukan itu benar-benar ikhlas mengharapkan redha-Mu, maka ya Allah, permudahkanlah, bantulah urusan kami ini. Lalu terus digerakkan. Maksudnya, dia ada jawapan bahawasanya amalannya diterima oleh Allah. Dan dia benar-benar melakukan tu, bukan harap buat baik pada mak ayah ni, esok dapat tanah kot mak ayah, dapatlah sesuatu. Tak, dia buat tu memang, ya Allah, moga-moga apa yang aku buat ni Engkau redha kepadaku ya Allah. Subhanallah. Yang kedua pula, subhanallah, tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, betapa besarnya kedudukan ibadah mendahulukan ataupun memuliakan ibu bapa. Sehingga kan apabila kita melakukan amalan memuliakan, mentaati, menghormati, menyantuni ibu bapa, berbakti pada ibu bapa ini, amalan ini menjadi asbab doa kita makbul. Tuan-puan sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang kita fikir, kenapa kita minta dengan Allah tak makbul, kenapa? Tolong cek hubungan kita dengan ibu ayah. Sama ada ibu ayah kita yang masih hidup ataupun ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Adakah lama dah kita tak berikan hadiah pahala kepada arwah ibu ayah kita? Kita tak mendoakan mereka. Itu tanggungjawab kita, anak-anak. Subhanallah. Adakah dah lama kita tak hubungi ibu ayah kita? Adakah ada sesuatu yang membuatkan kita menyakiti hati ibu ayah kita? Walau apapun sebab. Kerana kalau kita tengok daripada cerita ni, antara asbab ibadah yang Allah makbulkan doa immediately ketika itu, waktu tu juga, adalah apabila seseorang itu menghormati dan menyantuni, berbakti kepada ibu bapa, niat ikhlas semata-mata nak dapat redha Allah. Jadi kalau ibu bapa tu tak balas, ibu bapa tu tak puji, ibu bapa tu sekian-sekian, tak apa sahabat-sahabat sekalian. Sebab apa? Kita buat itu kerana nak redha Allah. Tuan-puan sekalian, mungkin ada orang buat baik nak dapat redha ibu bapa, nak dapat lengah tak? Letak. Nak dapat redha ibu bapa. Tapi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang kita akan dapat redha ibu bapa, redha Allah. Tetapi yang paling bagus kita niat kerana nak dapat redha Allah. Sebab once dapat redha Allah, kita dapat semua yang kita perlukan. Once dapat redha Allah, Allah akan bantu kita, pemudahkan, murah rezeki, bagi apa yang kita minta. Sebab itu buat sesuatu semua kita nak, ya Allah, moga Engkau redha ya Allah usahaku ini ya Allah. Ya Allah, pandanglah ya Allah, moga Engkau redhalah apa yang aku buat sebagai seorang isteri di rumah ini ya Allah. Ya Allah, moga Engkau pandang dan Engkau redha kepadaku sebagai seorang ibu, apa yang aku lakukan ya Allah, daripada kecil sampai ke besar. Allah Maha melihat. Masya Allah.
Kadang kita ceritakan kepada suami pun kan, bang, tahu tak, saya penat sangat, saya tak rehat lagi pada pagi. Pagi saya buat ni, lepas tu saya buat ni, lepas tu buat ni, sampai sekarang. Ya, mungkin suami kata, wah sian, rehat lah. Subhanallah. Tapi suami ada tengok penat kita. Suami faham betul-betul penat kita? Tak. Yang maha melihat kita setiap masa adalah Allah yang basir, yang maha melihat. Allah yang syahid, yang maha menyaksikan. Allah yang hasib, yang maha menghisap, menghitung segala apa yang kita buat. Sebab itu sangat rugi kalau kita duduk lebihkan kepada nak manusia perhati, manusia tahu kesusahan kita dan sebagainya. Cukuplah Allah melihat segala-galanya. Tetapi waktu yang sama, manusia yang berberi kemanusiaan mesti tunjukkan empati kepada orang yang sedang melalui kesusahan. Okey, sahabat-sahabat yang mati asalkan, kita sambung. Orang yang kedua pula berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang sepupu perempuan. Ia merupakan orang yang paling kucintai. Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan, saya mencintainya sebagaimana orang lelaki yang sangat mencintai perempuan. Ni dia memang cinta sangat, memang suka sangat dekat sepupu dia ni. Kemudian saya merayu untuk melakukan maksiat. Saya merayunya, tetapi ia menolak keinginanku sehingga ia mengalami kemiskinan, dia mengalami kebuluran macam itulah, ataupun kelaparan, sehingga dia mengalami kelaparan. Ia mendatangiku, lalu saya memberikan 120 dinar padanya dengan syarat ia mahu berdua-duaan denganku di tempat sunyi. Ia pun mahu melakukannya, sehingga setelah saya dapat menguasai dirinya, dalam sebuah ayat menyatakan, okey, wanita ni dalam keadaan kelaparan, kesempitan. Dia minta, sebelum ini dia dah ajak selalu sepupu dia yang dia sangat cinta ini, merayu-rayu supaya bersunyi-sunyian dengan dia di tempat sepi. Wanita ni wanita yang baik, dia tolak. Tetapi dah keadaan terdesak, lelaki ni bagi syarat, aku akan berikan kepada kamu 120 dinar dengan syarat kamu setuju untuk bersunyian denganku. Dia cakap begitu. Wanita ni terpaksa dalam keadaan mungkin terdesak. Dan apabila situasinya dah duduk dalam satu tempat yang sunyi, dan lelaki ni menyebutkan, ketika aku dah boleh menguasainya, maksudnya ketika itu tak ada apa-apa dah nak halang untuk dia melakukan perbuatan yang terkutuk tu, perbuatan yang kotor tu, iaitu kita boleh bayangkan ni apa keinginan lelaki pada saat ini nak lakukan apa. Setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, itu yang dituliskan di dalam hadis ni. Maksudnya dah tak ada apa-apa yang menghalang dah. Setelah saya dapat duduk di antara kedua belah kakinya, ia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau merenggut kesucianku melainkan dengan haknya. Subhanallah, wanita-wanita salihah. Masa keadaan begitu dia terus sebut, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan engkau meragut kesucianku melainkan dengan haknya. Masa tu lelaki tu dengar tu, sedangkan dia dah lama dah teringin ni, masa lelaki ni dengar ni, dia terus berpaling. Lantas saya berpaling darinya, padahal ia adalah perempuan yang paling kucintai, dan saya biarkan emas yang telah saya berikan untuknya. Ya Allah, jikalau saya melakukan hal itu dengan niat mengharapkan redha-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Lantas batu besar itu kemudian terbuka lagi, namun mereka masih juga belum bisa keluar darinya. Sahabat dimata Allah sekalian, daripada kisah yang kedua, pemuda ini diuji Allah dengan keinginan melakukan maksiat. Dan hari ini ramai sangat pemuda dan pemudi diuji oleh Allah dengan maksiat yang boleh dilakukan di hujung jari. Buka phone, tengok benda-benda yang kotor, tengok cerita-cerita yang kotor. Buka phone, boleh berhubung dengan lelaki walaupun dia duduk dalam bilik dalam rumahnya, tapi boleh berada di dalam satu tempat. Buka video call, tunjuk semua macam duduk satu tempat, macam lelaki tu duduk depan, cakap benda lucah, melakukan onani, buat sekian-sekian. Ini antara ujian dan cabaran hari ini, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah dulu zina dilakukan dengan kaedah sekian-sekian, sekarang zina dilakukan dengan mata, dengan mulut, dengan perbuatan, dengan tangan sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Dan apa yang dilakukan lelaki ini, apabila datang peringatan, dia terus boleh kuat, palingkan diri, dan subhanallah, dia kata, aku tinggalkan kerana nak redha-Mu ya Allah. Kalau fikirkan nafsu, bukan mudah tuan-puan sekalian. Situasi pemuda ni dah dikuasai hawa nafsu. Setelah sekian lama dia rancang, dah dikuasai hawa nafsu dah.
Tak ada apa yang nak menghalang, dah depan mata dah ni. Tetapi yang menghalangnya ketika itu, memberhentikan niat untuk dia teruskan niat tersebut adalah apa tuan-puan sekalian? Iaitu nekat dia untuk tinggalkan kerana Allah. Jadi Allah menerima, Allah tahu apa yang dia lakukan, Allah terima, lalu terbuka sikit. Dan orang yang ketiga berdoa, ya Allah, saya mengupah beberapa buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing. Orang ketiga ni tokeh ataupun bos, majikan. Dia ada buruh-buruh, ada pekerja-pekerja. Upahnya itu kecuali seorang lelaki, ia meninggalkan upahnya dan pergi. Upahnya itu saya kembangkan sehingga nilainya bertambah banyak. Pada suatu waktu ia mendatangi saya, kemudian ia berkata, hai hamba Allah, tolong berikan upahku yang dulu. Saya berkata, semua yang engkau lihat ini adalah berasal daripada hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, sapi, kambing dan hamba sahaya. Ia berkata, hai hamba Allah, janganlah engkau bercanda denganku. Janganlah kau bergurau. Jangan kau main-main. Saya menjawab, saya tidak bergurau. Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya. Semuanya diambil dan tidak ada seekor pun ia tinggalkan. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini dengan niat mengharapkan redha-Mu, maka lapangkanlah kami dari kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Batu besar itu lalu membuka lagi dan mereka pun dapat keluar daripada gua tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, orang yang ketiga ni memang pelik. Saya tak tahulah, saya rasa tak wujudlah orang ketiga ni macam ni zaman sekarang. Wallahualam. Dia bos, dia majikan. Dia kata dia dah bagi semua upah-upah kepada pekerja, kecuali ada seorang yang tiba-tiba hilang, pekerja tu hilang, tak ambil upah. Setelah sekian lama, maksudnya dah lama, pekerja tu datang balik. Dah lah hilang macam tu je, dia tak sempat bagi upah. Lepas sekian lama, datang balik pekerja tu, tuan-puan sekalian, datang balik, minta, mana upahku yang dahulu. Datang minta tu. Lalu, dia pun, yang lelaki pemuda ni kata, ini, ambillah, ini adalah upahmu yang dahulu, yang kamu tinggalkan. Dia kata, jangan kamu nak bergurau, kau melawak ke? Macam tu kan, kau melawak ke? Sebab apa? Upah tu bentuknya apa? Dengan unta yang banyak, dengan kambing, dengan biri-biri, bahkan ada hamba sahaya yang nak jaga semua harta tu, banyak. Subhanallah, bukan sikit, banyak. Lepas tu dia kata, tidak, aku tidak bergurau. Apa yang majikan ni buat? Mungkin upah tu 800, contoh 800 ataupun 1,000 lah, 1,000 RM. Majikan ni dia kembangkan. Mungkin dia beli seekor, lepas tu dia kembangkan lagi, lepas tu beli unta, lepas tu ternak, lepas tu beranak lah unta tu, beranak lah lembu kambing ni, lepas tu dia kembangkan lagi, lepas tu hasil daripada dikembangkan. Agak-agak berapa lama nak kembang ni, nak sampai mengandung, sampai beranak? Maksud bukan tempoh sekejap, mungkin bertahun-tahun. Sampai perlu daripada hasil tu beli pula hamba saya untuk jaga pula ni ternakan-ternakan ni. Dan apa yang dilakukan bila dia kata tidak benar, ini adalah semua upahmu yang dia kembangkan. Macam dia pula yang bekerja dengan apa ni, buruh tu, dengan pekerja dia. Dia pula yang uruskan harta. Dan dia bagi tahu, ya Allah, lalu dia ambil semua tanpa tinggalkan seekor pun. Kalau kita fikir logik ya, bos, terima kasih lah, ya Allah, susah pula, upah aku sikit je, ni dah jadi 10,000 dah ni. Mungkin kita tinggalkanlah suku ke, ini untuk bahagian bos, ini untuk bahagian bos, terima kasih bos, saya tak terfikir jadi macam ni saya tak minta pun, banyak sangat ni. Dan saya lah, kalau tanya diri sendiri, tanya diri kita, kalau adalah pekerja macam tu hilang, datang balik, kita bagi yang mana? Mungkin kemungkinan besar kita akan bagi yang kalau dulu 800 upah dia 800 tu lah. Berdosa ke? Tak berdosa. 800 tu lah. Subhanallah, yang kita, kalau 800 tu, berapa gaji kamu dulu masa kamu putih? 800 tu lah. Tapi memang beza sungguh lah. Beza sungguh pemuda ni. Subhanallah. Dan dia sebut, dia bawa semua tanpa tinggalkan seekor pun. Dan dia tak ada rasa nak marah, tak ada rasa tak puas hati. Ya Allah, aku dah jaga susah payah, masa, tenaga sampai kembang, takkan tak bagi sikit komisen ke kan? Tak ada. Dan dia kata, ya Allah, aku lakukan hal demikian kerana mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Jika Engkau terima, ya Allah, amal solehku ini, maka permudah lapangkanlah urusan kami ini, ya Allah. Lalu pintu pun terbuka. Sahabat-sahabat sekalian, daripada 3 kisah ni, bakti pada orang tua, berhenti lakukan zina, banjikan bagi upah yang digandakan. Nak katanya siapa yang jadi majikan,
Kalau anda seorang majikan yang adil, anda majikan yang jaga kebajikan, anda majikan yang memikirkan tentang keperluan pekerja dan sebagainya. Subhanallah, ini bukan satu yang mudah. Mungkin ramai orang, saya tengok, saya sebenarnya kan rasa macam terhiri-hiri hati bila orang asyik macam, mungkin ada sebab yang kata majikan tak ada hati perut, majikan pentingkan diri sendiri. Dalam keadaan begini pun masih lagi nak suruh operasi dan sebagainya. Sahabat-sahabat dimata Allah sekalian, saya cerita satu je. Ada kawan saya, kawan kenalan dan agak rapat juga. Dia adalah orang Melayu Islam kita. Dia ada kilang perabot, kilang perabot. Pekerja dia lebih kurang dalam 50 orang kilang perabot. Dia kata bila lockdown ni Ustazah, pekerja-pekerja foreigner lah kan, pekerja daripada Bangla ada, dari biasalah kilang-kilang ni yang terlatih. Dia kata lockdown 2 minggu, sepanjang 2 minggu dia tanggung bagi makan percuma kepada pekerja. Lepas tu pekerja pula minta advance sebab tak dapat kerja. Mereka ni kan kerja by hari. Sebab apa? Pekerja-pekerja ni fakir miskin, yang mereka ni hantar belanja dekat orang kampung, dekat Rohingya di Bangladesh, di Indonesia. Pekerja-pekerja ni, mereka, dia kata Ustazah bayangkan, kalau satu hari pun tutup Ustazah, dah beri kesan sangat. Itu belum kira orang cancelkan order, orang ini. Lepas tu sewa kilang ni, sewa tapak ni sebulan 20,000. Bayangkan, dia kata saya nak kena bayar satu bulan 20,000 dan keadaan saya tak ada apa-apa income, tak ada jualan. Di waktu yang sama, pekerja ni saya kena jaga kebajikan mereka, makan minum saya tanggung, tempat tinggal saya bagi, dan kadang saya tak ada sumber pendapatan. Lepas tu dia kata, sebab itu bila kerajaan mungkin tambah bagi pekerja, kesan dia berbeza dengan majikan. Subhanallah, majikan yang bertanggungjawab, dia dah habiskan simpanan, habis semua. Lepas tu bila pekerja minta, bos bolehlah bagi advance, walaupun kerja belum dibuat, tapi advance untuk kerja yang belum dibuat. Sebab apa? Nak hantar ni orang kampung ni, anak isteri yang lapar kat kampung ni. Subhanallah. Sebab tu kan bila saya tengok ada kilang, bukanlah saya kata macam kilang-kilang, bukan saya support mereka buat kerja secara haram. Bukan saya support mereka buat kerja secara haram dalam keadaan Covid ni. Contoh macam kilang papan hari tu ada, kilang tu kilang ni, warga-warga asing, mereka didenda. Ya, kita terpaksa buat begitu. Tapi dari sudut yang lain, saya menangis, saya tengok pekerja tu kurus keringnya, kan, kulit gelapnya. Saya kata, ya Allah, kesiannya. Sebab apa? Saya memang biasa. Saya biasa dengan buruh-buruh kasar ni. Sebab kami NGO Sahabat Amal Care, memang kami pergi ziarah orang yang pekerja kilang, buruh-buruh kasar ni. Mereka sampai peringkat, ada satu ketika saya pergi ziarah kawasan yang buruh-buruh kasar berkumpul dalam 200-300 orang, rumah-rumah tumpang. Saya tanya makan apa? Pergi masuk dalam hutan, kutip daun-daun. Makan apa-apa yang ada dalam hutan tu, kutip daun, makan itu. Nak beli duit, nak beli beras pun tak ada. Saya kata, ya Allah, mereka pun manusia macam kita, mereka datang kerja. Sebab apa? Buruh-buruh kasar ni mereka dibayar gaji hari. Sebab itu bila disambung dan mereka tak boleh bekerja, itu sangatlah berat. Dan pagi-pagi Jumaat ni saya buka FB tadi, terus saya nampak kes bunuh diri. Sebab apa? Bisnes yang lingkup. Ya Allah, muda lagi, umur 26, dah kahwin, ada isteri. Saya kata, ya Allah, dan kes bunuh diri apa? Memang mungkin kita akan capai penurunan COVID-19, tapi peningkatan sakit mental, tekanan jiwa, bunuh diri, kekerasan rumah tangga, pengabaian tanggungjawab, penderaan pada anak-anak, apa semua tu meningkat. Maksudnya wabak is satu musibah, tetapi ujian kesan wabak, musibah yang lain yang kadang-kadang lebih besar, lebih dahsyat. Allahu Akbar. Sebab itu saya ni bila tiba hari Jumaat ni saya takut. Takut apa? Sebab akan ada pengumuman kan petang ni. Takut, saya kata, ketakutan bukan untuk diri saya. Walaupun saya struggle hari ni 25 bulan untuk bayar gaji pekerja. Sangat struggle tuan-puan sekalian. Tekanan tu saya tak mampu nak cerita untuk 60 orang staff. Gaji sekian-sekian, dan saya tak pernah meminta sesiapa untuk bantu bayar gaji. Walaupun mereka memang buat kerja dakwah, buat kerja amal. Saya, subhanallah, struggle. Sebab kalau fikir untuk perut keluarga sendiri pun kita dah berat kan, tapi bayangkan kita fikir untuk orang lain. Kita fikir untuk orang lain, sahabat-sahabat. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang bila saya tengok ada yang buruh kasar kecil-kecil ditangkap, dibayar, saya menangis. Saya kata saya faham. Sebab melalui kakak saya kumpulkan buruh-buruh kasar di kampung dia. Dia duduk di kampung, adalah satu kampung di Terengganu.
Dia mesej saya kata, Asma, ada tak duit bagi pada buruh-buruh ni? Dia orang ni buruh-buruh kasar, kerja kampung. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat baiki rumah apa semua. Dia orang memang tak ada duit nak makan lah semua. Tak ada. Saya kata, saya pun bagi. Saya kata, Kak Ha, bagi. Lepas tu lama kakak saya mesej lagi, Asma, ni tukang urut, makcik-makcik kerja ni memang tukang urut. Dah memang tak boleh nak pergi rumah orang kan untuk mengurut apa. Mereka ni kais pagi makan pagi. Dan jumlah mereka ni sangat ramai. Itulah yang kita NGO Sahabat Amal Care cuba bantu. Mereka yang, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian, benda ni sangat kritikal sebenarnya. Kalau saya baca PMFB saya jadi bukan mental, saya jadi tekanan tau. Saya tak nak buat kerja lain hari tu. Sebab tu saya bagi tahu Ustazah tak boleh baca. Kalau saya buka PMFB saya, page saya, luahan masalah yang saya rasa macam, ya Allah, kesiannya anak dah berapa hari, anak kecil minum TO kosong sampai dah kembung perut sebab apa, tak mampu beli susu. Anak ni saya kata, ya Allah, saya tak boleh bayang. Saya kata, kamu tolong baca, kamu tolong balas dan segera santuni. Mana yang perlu cash, transfer. Buat urusan dengan segera. Malam tadi sampai 12.30 saya sampai bawa ke mimpi sebab saya baca kes-kes tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu saya mendoakan kepada majikan yang baik, majikan yang adil, majikan yang bertanggungjawab. Anda tak semudahnya buang pekerja, anda usaha juga, cairkan apa yang anda ada, Allah balas dengan syurga untuk kalian. Mudah-mudahan majikan yang berkorban untuk bekerja walaupun daripada duit poket dia sendiri, Allah balas dengan syurga yang tidak ada taranya. Subhanallah. Memang dengan cara yang mudah sebenarnya. Orang cadangkan pada saya, Ustazah, potonglah separuh gaji. Mana yang tak emergency boleh je. Saya tak pernah potong, saya tak pernah, walaupun dia orang work from home, kerja tak sama macam dulu. Saya kata tak boleh, mereka semua ada tanggungan, mereka semua ada keperluan. Dan alhamdulillah tuan-puan sekalian, Allah bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka, Allah bagi. Sebab niat untuk bantu orang. Jadi kepada majikan-majikan yang diberikan ujian seperti ini, yang fikirkan tentang kebajikan, tak semudahnya minta maaf saya tak ada duit, berhenti. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan berganda-ganda di dunia akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang melapangkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan melapangkan urusannya di dunia dan juga di akhir. Subhanallah, Allahu Akbar. Hakikatnya kita tolong menolong sebenarnya. Kan di dunia kita tolong orang yang memerlukan, tapi di akhirat mereka yang akan menolong kita akan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Ya Allah, dia ni yang tolong aku ketika aku susah dulu. Walaupun tuan-puan sekalian, yang kita transfer secara online tu kan, kita pun tak tahu siapa yang terima, tapi semua tu akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Sedekah kita akan jadi saksi di mahsyar kelak. Kita akan tahu rupanya dia sampai ke mana. Hari Jumaat yang mulia ni, sahabat-sahabat, saya membuka peluang seluasnya untuk kalian berinfak dan menyumbang melalui NGO kami, Sahabat Amal Care. Kami sebenarnya sudah menghadapi situasi yang mana kewangan dalam tabung NGO kami susut sangat rendah. Saya faham ramai yang kesutukan, ramai kesempitan hidup. Faham sangat tuan-puan sekalian. Tapi yang kami bimbangkan, kami tak mampu nak menyantuni dan membantu seperti mana yang kami bantu sebelum ini. Untuk lockdown ni saja, lockdown ni dah 1 juta lebih yang kita agihkan. Mana-mana duit orang masuk, kami tak simpan. Kami tak simpan, kami tak kumpul duit orang ramai. Masuk keluar. Ada permohonan, proceed cepat. Saya kata jangan tangguh. Subhanallah, ini amanah orang ramai untuk kita sampaikan. Subhanallah. Kalau sahabat ingin bersama dalam perjuangan ni, ada nombor, Encik, dia orang dah share, nombor, boleh tekan WhatsApp. Dan saya nak pesan kepada siapa yang perlukan, siapa yang nak memohon bantuan, siapa yang perlu, tolong tekan WhatsApp yang di share. Ada hotline, nombor hotline di IG ataupun di FB. Kalau anda tertekan, anda murung, anda ada masalah, anda perlukan bantuan, tolong tekan nombor hotline yang dikongsi. Kita ada nombor hotline untuk mohon bantuan. Itu yang proses kita cepat. Tolong ya tim, bukan share maklumat untuk menyumbang saja. Yang lebih penting, tolong share kepada tim yang mendengar ni. Tolong share maklumat untuk memohon bantuan. Tolong. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ini adalah hadis yang terakhir dalam bab yang pertama.
berikhlas dan menghadirkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah tentang orang berbakti pada orang tua, berhenti zina, majikan yang bagi upah yang digandakan, majikan yang adil, majikan yang amanah, majikan yang bukan hanya menuntut daripada pekerja, kamu ni kena buat gini, kamu ni kena buat gini, tak. Majikan yang bertanggungjawab, majikan yang menunaikan tanggungjawab daripada pekerja dan melatih pekerja supaya bertanggungjawab dengan kerja. Subhanallah. Okey. Sekarang sahabat, saya tahu sekarang masa dah pukul 8, bagi saya lebih kurang 10 minit lagi. Kita nak juga sentuh bab yang baru ni, iaitu bab taubat. Subhanallah. Bab taubat. Okey, Masya Allah, Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita masuk, bismillah, daripada semalam lagi sebenarnya kita dah mula mukadimah bab taubat. Kitab Riyadhus Salihin, kuliah secara percuma. Saya pagi tadi terfikir apa? Wallahu a'lam. Kalau ada siapa yang nak menaja kuliah pagi Ustazah Asma ni, anda boleh PM. Maksud penaja tu pun saya tak terfikir macam mana. Contohnya, mungkin ada pihak yang nak menaja kuliah duha Ustazah Asma setiap pagi. Boleh tekan WhatsApp. WhatsApp mana? Minta unit ni bang. Unit share nombor hotline, unit PA. Subhanallah. Dan insya-Allah penaja-penaja tu macam kita sebutlah, kita mention sebagai menghargai. Mungkin itu sebenarnya saya fikir kalaulah ada hamba-hamba Allah, itu juga sangat meringankan beban kami untuk kos operasi kami. Ustazah buat apa ramai-ramai? Sebenarnya mereka tu buat kerja kebajikan, kerja amal untuk menggerakkan NGO sahabat amal. Mereka buat kerja media, kerja penyidikan, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Dulu kita bergantung kepada pendapatan daripada galeri, tapi bila dah ditutup, keadaan macam ni drop sampai 80%, 90% jualan. Jadi memang jauh sangat nak sampai tu. Jadi mungkin ada pihak-pihak wallahualam ingin wallahualam, subhanallah. Itu lintasan idea sajalah. Kalau macam benda tu tak sesuai dibuat, saya cancelkan balik. Okey, bab yang kedua, bab taubat. Semalam kita dah mula mukadimah hakikat istighfar. Kita cerita sikit pasal taubat. Dan alhamdulillah bila sebut pasal taubat, ini adalah yang saya tuliskan sumber daripada kitab ni lah, kitab ni. Jadi saya keluarkan. Kita tengok hari ni kita akan baca yang ni saja. Okey, ini kita bercakap tentang bab taubat. Firman Allah. Minta maaf, ini adalah hadis Nabi SAW. Kafaratu, bismillahirrahmanirrahim, kafaratu manir tabtahu antastaghfira lahu. Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, saya masa baca hadis ni, saya baca dalam kitab ni lah. Hadis ni dalam kitab Riyadhus Salihin ni. Saya rasa lega sangat-sangat. Lega sangat-sangat. Masya Allah. Dan saya pasti anda yang dengar dah faham maksud hadis ni pun, anda akan lega sangat-sangat. Sebab ini adalah masalah kita semua. Ini adalah isu semua orang termasuk saya. Hadis Nabi SAW, kafaratu manir tabtahu. Kafaratu manir tabtahu antastaghfira lahu. Maksudnya ialah kafarah lah. Kafarah, maksud apa kafarah? Penebus. Penebus. Kafarah ni kita boleh faham penebus. Penebus dosa. Kita buat dosa, macam mana kita nak tebus dosa tu supaya dosa tu kambus. Umpamanya macam tu lah. Kan kafarah bagi orang buat kesilapan bersetubuh sehari Ramadan, dia kena hukuman kafarah sekian-sekian. Bila dia buatlah, tunaikan kafarah tu, insya-Allah dia ampunkan. Allah kira settle lah di dunia. Macam tu kan. Ada orang buat janji, lepas tu dia mungkin janji kafarah dia. Ada orang nazar, lepas tu dia tak tunaikan nazar, ada kafarah dia. Itu adalah instrumen kaedah untuk kita melansaikan dosa yang kita buat lah, kesilapan besar. Macam tu. Tapi menariknya, kafarah, penebus dosa, manir tabtahu, kepada siapa manir tabtahu yang diumpat
Subhanallah. Antastaghfira lahu ialah memohon ampun kepadanya. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kafarah orang yang telah engkau umpat. Kafarah kepada siapa yang diumpat. Kafarah orang yang telah engkau umpat ialah engkau mohon ampun untuknya. Subhanallah. Memang ada perbincangan ulama tentang ghibah. Ghibah ni ibarat makan daging saudaranya sendiri. Kalau nak bincang pasal ghibah, mengumpat ni, panjanglah ceritanya sebab banyak hadis Nabi, banyak kisah-kisah yang berkaitan mengumpat, beratnya dosa mengumpat dan sebagainya. Masya Allah. Yang sebagai ulama mengatakan siapa yang mengumpat seseorang itu, dia wajib pergi meminta maaf dengan orang tersebut. Sebagai ulama kata tak perlu pergi buat pengakuan depan orang yang diumpat dan minta maaf. Cukup dengan sekadar dia minta maaf secara umum dengan tak klasifikasikan, dengan tak khususkan. Tak ada saya minta maaf. Kan kadang-kadang kita awak saya minta maaf ya, semua salah silap dengan awak. Kan itu umum. Yelah saya pun samalah, mana salah silap saya pun minta maaf juga. Itu kan umum. Subhanallah. Tapi kalau berani kita nak sebut khusus, Ustazah minta maaf ya, minta maaf sangat. Kenapa saya ada ngumpat Ustazah hari tu dengan kawan. Daripada saya senyum tu mungkin telanai liu saya. Kalau orang buat maaf tu yang saya kata, kalau orang ngumpat saya tak payahlah ngaku depan, tak payah. InsyaAllah saya maafkan semua dan tak akan tuntut apa-apa di masyarakat kelak. Tak akan tuntut apa-apa. Subhanallah. Jadi sebagai ulama kata tak perlu buat pengakuan kerana bimbang terputusnya hubungan. Kalau adik-beradik saling ngumpat ngaku, bergaduh besar. Anak ngumpat ibu ayah, lepas tu ngaku pula pernah ngumpat kata gini-gini, oi bergaduh besar. Suami isteri lagilah kan, tiba buat pengakuan pernah ngumpat dengan kawan tentang suami. Sebab itu risiko ataupun mudarat buat pengakuan bila kita mengumpat seseorang ia lebih besar. Ia sangat besar, boleh putus ya, atau boleh putus. Jadi antara kaedahnya adalah bila kita dah mengumpat seseorang, menyesal sungguh-sungguh, bertaubat dengan perasaan ya Allah, menyesal. Hati ni kena datang rasa penyesalan, bukan mulut je. Nyesal aku. Kalau yang tak ada perasaan, mulut je. Aku nyesal lah ngumpat dia, tak sepasal aku ngumpat dia. Astaghfirullah. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, saya bagi contoh. Jangan permainkan, sebab ia mesti dengan hati yang ikhlas, yang betul-betul rasa bersalah. Ya Allah, kenapalah aku ngumpat, tak pasal. Ya Allah tolonglah, ya Allah, aku dah mengata dia tanpa aku sedar. Aku mengata dia, ya Allah, sedangkan aku tak tahu pun cerita sebenar. Aku mengutuk dia, mengata dia yang apa yang aku lihat pada mata, sedangkan aku pun tak tahu situasi sebenar. Apa yang orang share ni aku percaya, aku sebarkan pula. Ribah ni, ngumpat ni, ngadu domba ni. Tiba-tiba je marah orang tak tentu pasal, tanpa sebab, walaupun tak kenal. Kita minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Mau kita pergi cari dia, nak PM dia, nak ni. Tak, kita tak mampu nak buat macam tu sampai tahap tu. Kalau mampu silakan, boleh buat, boleh. Tapi apa yang kita mampu buat, kita mohon ampun, taubat dengan Allah. Dosa besar, itu dosa besar ya, mengumpat dosa besar. Dosa besar sebab apa? Nanti pahala kita akan berpindah, dosa dia pula berpindah pada kita. Ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah. Lepas tu ya Allah, segala dosa-dosanya engkau ampunkanlah, ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Apa-apa jua dosa yang dia lakukan, ya Allah, tolong ampuni dia, ya Allah, ampunilah. Subhanallah, antara kaedah sahabat-sahabat, iaitu kita mohon ampun bagi orang yang kita umpat. Subhanallah, itu kafarah ataupun denda bagi orang yang mengumpat. Dia mohon ampun bagi orang yang diumpat. Kalau lepas solat kita mohon ampun untuk diri kita, mohon juga ampun untuk orang yang kita umpat. Ustazah, masalah saya dah tak ingat dah siapa orang yang saya umpat. Sebab tak silap saya dah ngumpat orang bermula daripada sekolah rendah. Sekolah rendah tak uzur lagi, tak apalah, dimaafkan. Sekolah menengah, ngumpatkan kawan, ngumpat cikgu. Masuk universiti, ngumpat juga. Zaman kerja pun banyak umpat. Kadang orang duduk, entahlah, kadang tu duduk parking pun, duduk ni traffic light, tengok orang sebelah tu boleh juga nak mengata tiba-tiba kan benda buruk. Kadang pergi rumah orang, balik duduk bercakap dalam kereta pasal, yelah rumah sepah ke apa ke, pasal aib manusia kan. Saya kata memang saya pun sama, saya pun dah lupa siapa yang saya pernah umpat, dan tipu kalau saya tak pernah mengumpat orang.
Jadi apa yang perlu saya buat Ustaz, saya dah lupa. Saya kata doalah secara umum, ya Allah ampunilah orang-orang yang pernah aku zalimi, ampunilah orang yang pernah aku umpat, ampunilah orang yang pernah aku sakiti, ya Allah ampuni dosa mereka, lapangkan urusan mereka ya Allah, gini. Lepas tu yang kedua, antara kaedah pada ulama mencadangkan adalah kita buat sedekah, niat sedekah itu pahalanya untuk orang yang pernah kita zalimi, umum saja. Sebab sedekah memadamkan, sedekah ini antara pahalanya adalah memadamkan dosa ibarat air memadamkan api. Subhanallah. Jadi bila kita buat sedekah, kita nak, ya Allah moga pahala sedekah ini ya Allah, jika engkau catatkan pahala untuk sedekah ini ya Allah, aku lakukan untuk dapat redha-Mu, pahalanya ya Allah engkau berikan kepada orang yang pernah aku zalimi di dunia dahulu, di dunia yang pernah aku zalimi, yang aku sendiri lupa aku pernah zalim siapa. Mungkin masa duduk asrama dulu ada ambil buigi orang ke, ataupun ada ambil subhanallah tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, ada lelaki yang dibakar dalam neraka sebab dia ambil pucuk ataupun hujung kayu sugi ke kayu apa yang dipetik kat rumah orang. Maksud dia lalu, lepas tu dia nampak mungkin ada ranting, dia patahkan untuk dia cukil gigi dia, sebab itu dia diazab dan neraka. Bukanlah selamanya, tapi tuan-puan sekalian, agak-agaklah kalau dia minta dengan tuan rumah, Assalamualaikum, nak ambil sikit ujung ni, mungkin ada yang terlekat kan, terlekat kat gigi, nak ambil sikit ujung ranting, mungkin tuan rumah pun tak ada masalah, alah ambil lah, tak cakap pun tak apa, ujung ranting pokok ni ambil untuk ni pun. Nabi kata itulah di antara yang diazab dan neraka. Sebab apa? Mengambil hak orang. Bayangkan masa korang menengah kita dah uzur apa, kalau fikir-fikir, ada kot ambil tu ambil ni, tak tahulah, budak-budak remaja kan, tapi kita dah uzur, dah balik, dah menanggung dosa. Lepas tu bila kita bekerja kot, kita ada ambil hak orang, itu ini hak kerajaan, hak wallahu alam. Tuan-tuan menikmati Allah sekalian, sebab itu banyak situasi yang kita tak sedar, buat dosa tak sedar. Sebab tu dosa ni banyak kategori, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja tak sengaja, dosa yang kita tahu tak tahu, dosa sedar dengan tak sedar. Saya rasa dosa yang kita tak tahu dan tak sedar memang banyak. Jadi apa salahnya untuk kita selesaikan urusan ini di dunia, selesaikan urusan ni di dunia. Sebab nak settle akhirat tak ada cerita lain lah, bertukar pahala dan dosa. Na'udzubillah min zalik. Selesai dunia maksudnya awal-awal di dunia lagi kita dah sedekahkan, berikan pahala. Ya Allah, sekiranya sedekahku ini Engkau terima ya Allah, Kau redha ya Allah, aku lakukan semata pahalanya ya Allah, berikan ya Allah, aku niatkan untuk orang-orang yang pernah aku zalimi ya Allah. Orang kita umpat, kita sedang zalim dia ya. Orang kita adu domba, kita sedang zalim dia ya. Subhanallah, walaupun di sana ada pembahagian umpat yang dibenar, yang tak dibenar, yang tu nantilah kita bincang. Dan Imam Ghazali menyebutkan kategori mengumpat yang dibenarkan. Tapi bukan istilah mengumpat lah, ia istilah berhelah, tapi dibenarkan, ada situasinya. Contohnya dalam menghubungkan silaturahim, ada situasi yang kita tak perlu jujur. Kawan si A tanya kita, Asma, kau ada dengar dia cakap apa-apa tak tentang aku? Kita jangan jujur lah, tak payah jujur sangat. Sebab awak dah tanya kan, saya kena berlaku jujur lah. Saya dengar apa yang dia cakap pasal awak. Dia cakap gini. Tuan-puan sekalian, situasi ni dibenarkan kita tak bercakap terus terang. Itu hadis Nabi. Tidak dikatakan menipu orang yang menghubungkan silaturahim. Itu bukan menipu namanya. Nabi kata, tengok situasi lah, bukan umum sangat ni kan, habis dia guna atas alasan tu. Kalau saya orang tanya macam tu, maksudnya saya tahu dia ni ada masalah dengan dia ni. Jadi dia nampak orang tu dia bercakap kita, dia ada cerita apa-apa tentang aku tak? Tak payah terus terang lah kita kata, tak ada, semuanya okey, mungkin itu sangkaan kamu saja. Betul, dia tak ada cerita. Iya, dia tak ada apa, biasa je, gini, kamu jangan fikir bukan-bukan, kamu rasa dia tak suka kamu kan? Subhanallah. Cuba nak mendamaikan saudara ni, itu bukan kira menipu. Nabi kata tidak dikatakan menipu orang yang mendamaikan dua saudara. Maksud mendamaikan manusia yang sedang bertelagah. Allahu Akbar, sahabat dimati Allah sekalian. Jadi ini bukan escape ya. Alah, ngumpat, tak apa, kita sekarang dah boleh ngumpat je. Nanti kita mau ampun lah bagi dia, settle. Tu apa sekalian, itu awal-awal lagi dia dah plan buat dosa, plan untuk taubat. Agak-agak Allah tahu tak? Ini kes yang memang teruk lah kalau plan buat ni. Tak apa, nanti kita mau ampun je bagi dia, settle. Aku dah belajar dengan Ustazah Asma. Ini adalah salah interpretasi lah, salah implementasi.
Jangan kita merancang untuk buat dosa dan merancang untuk taubat. Nauzubillah min zalik. Bila dah buat dosa, buat salah, menyesal apa semua, kita tahu kita ikut hawa nafsu. Kemudian apa yang mampu buat? Kita buat sedekah, niatkan pahala. Sebab apa ya? Melibatkan pahala, mohon ampun bagi dia. Sebab mohon ampun dan beri pahala semua urusan akhirat. Saya suka bagi kalian mudah faham macam ni tau. Okey, bila di mahsyar kan, urusan wang ringgit di mahsyar, currency kita tak tahulah saya nak conteng apa sebenarnya. Tak apa. Currency sekarang kan RM, beli barang, duit, currency duit. Kita ada duit, kita boleh beli barang. Currency itulah kan, jual beli kita duit. Tapi urusan di mahsyar adalah apa dia? Urusan di mahsyar adalah dosa, pahala. Betul tak? Currency-nya dosa, pahala. Tak apalah, tak tulis pun, saya terangkan je. Currency-nya adalah dosa, pahala. Urusan di akhirat, di mahsyar, dosa, pahala. Urusan dunia, nak beli handbag, ulur duit, dapat handbag, dapatlah. Tapi apa urusan di akhirat, antara dosa dan pahala. Dan jika ada orang yang menuntut kepada kita, bila kita dah ngumpat dia, terbongkar, Allah buka hijab, ketika itu akan dibuka juga oleh Allah bahawasanya kita dah siap-siap di dunia dahulu bagi pahala pada dia melalui sedekah, melalui istighfar. Kita dah mohon ampun bagi dia. Jadi bila dia nak bagi dosa daripada kita, kita dah mohon ampun pun dosa dia. Dan ketika dia nak ambil pahala kita, kita dah bagi dah pahala tu kat dunia. Subhanallah. Tuan-puan boleh faham tak? Itu simple yang saya sendiri memahami hakikat urusan di mahsyar kelak. Sebab hakikat dosa pahala kan, bila nak pindah dosa dia sebab kita ngumpat dia, kita dah pun memohon ampun bagi dia. Subhanallah. Kiranya tak berpindahlah dosa dia tu kepada kita, insya-Allah. Jika urusan tu melibatkan orang nak ambil pahala kita, kalau orang tu kata anak pun boleh tuntut, subhanallah, anak pun boleh tuntut, sahabat-sahabat. Ya Allah, aku nak menuntut daripada ibuku kerana dulu ibuku sekian. Lalu apa yang dituntut adalah peringkat awal, pahala akan berpindah. Dah habis pahala, barulah dosa orang tu akan berpindah. Jadi bila ni, subhanallah, dah settle dah dengan kita dah bagi dah pahala tu yang kita niatkan saat kita hidup sekarang. Ya Allah, pahala sedekah ini Allah aku hadiahkan, aku berikan ya Allah, moga kepada orang yang pernah aku zalimi. Umum kan, sebab kita tak ingat ramai sangat yang kita zalimi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu baru yang pertama yang kita bacakan hari ini. Firman Allah yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Ini pun dalam kitab ni lah tuan-puan sekalian. Allah berfirman, wa tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah jami'a, semuanya. Bertaubatlah kepada Allah keseluruhannya, semuanya. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu semua beroleh kejayaan. Kejayaan di sini bukan kejayaan dunia, dapat syurga. Itulah erti kejayaan yang sebenar. Dapat syurga, bebas neraka. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu di kalangan orang yang berjaya dapat syurga, bebas neraka. Tetapi berjaya di sini juga tuan-puan sekalian, bukan hanya berjaya dunia, bukan berjaya akhirat saja. Berjaya dunia dan akhirat. Subhanallah. Watubu, ini perintah Allah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Bila saya baca syarah dalam kitab ini, jami'ah, semua dosa. Ada orang dia taubat semua dosa, ada orang dia taubat sebahagian. Sebab itu ada ditulis di situ syarah. Encik, dia orang nampak tak? Syarah, kita wajib bertaubat dengan semua dosa. Tak boleh bertaubat sebahagian saja. Sebab Allah perintahkan taubat semua dosa. Ada orang dia taubat bab-bab tertentu je. Aku dah taubat dah, aku tinggalkan, aku dah tak buat, aku taubat tak buat dah. Tapi ada lagi maksiat yang dia masih buat. Jadi jika dia mati dalam situasi begitu, dia akan diazab dengan maksiat yang dia belum taubat.
Sebab itu perintah dan firman Allah ni, watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kepada Allah jami'a, kesemuanya. Jami'a ni semuanya. Semua dosa-dosa perlu. Ulama membahaskan wajib ke atas orang beriman memohon taubat untuk semua dosanya. Dan kita faham dah maksud taubat bukan hanya mulut, ya Allah aku bertaubat kepadamu, ya astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, aku mohon ampun dan mohon taubat kepadamu. Erti taubatan nasuha, taubatan nasuha ini qala Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha yang sebenar-benarnya, ataupun nasuha ni yang suci, yang bersih, yang sempurna. Kalau kita tengok yang murni, subhanallah, taubat yang murni, semurninya. Taubat yang murni ada tiga. Taubat yang murni ada tiga, sahabat-sahabat. 3 syarat taubat nasuha. 3 syarat taubat nasuha. Kita akan sambung besok pasal 3 syarat. Saya sebut secara umum dulu. Pertama, menyesali perbuatan tersebut. Lepas tu menyesal, rasa menyesal. Lepas tu meninggalkan terus perbuatan yang kita sesali tersebut. Lepas tu yang ketiga, tidak mengulangi lagi, tidak ulang lagi. Itu ciri-ciri taubat yang murni, taubat yang diterima oleh Allah. Apa dia? Menyesal, lepas tu tinggalkan, lepas tu tidak ulang. Ramai dengan kita menyesal, tinggalkan, lepas beberapa hari ulang balik, menyesal, tinggalkan, ulang balik. Jadi siapa yang ni masih dalam proses, itu namanya proses. Kita tak boleh cakap engkau ni menyesal diulang, sampai kau tak payah taubat lah, kau ni mempermainkan. Tak, kita kata itu proses. Tapi jangan lama sangat dalam proses, takut meninggal ketika proses. Tak sampai ni pasal taubatan nasuha. Jadi memang begitulah, taubatan nasuha adalah apabila mencukupi 3 syarat utama tu tadi, menyesal, meninggalkan dan tidak mengulang. Kalau kita masih ulang maksiat kita buat, nyesal-nyesal, ngumpat lagi kan, maksudnya kita belum mencapai tahap taubatan nasuha. Takut kita meninggal, banyak lagi sisa dosa yang kita buat yang belum settle di dunia, maka akan disettlekan di akhirat. Nauzubillah, berpindah dosa pahala lah masa tu. Sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kepada Allah secara keseluruhannya wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya, dapat syurga, bebas neraka, berjaya dunia, berjaya akhirat. Semalam kita dah belajar, kita dah kupas tentang hakikat istighfar, kelebihan orang beristighfar. Allah bantu menyelesaikan masalah di dunia, Allah bukan sekadar dunia, akhirat lebih lagi lah. Allah berikan kemudahan, kesenangan, rizki dan sebagainya. Okey sahabat-sahabat, last untuk hari ini kita bacakan hadis Nabi ni sama-sama. Okey, encik boleh baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Riwayat Bukhari, hadis sahih. Yang bermaksud kita tahu maksud dia daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi Abi Hurairah. Qala, dia berkata. Siapa berkata? Abi Hurairah lah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar. Jelas kan kita sahabat-sahabat Nabi ni dengar direct pada Nabi, bercakap dengan Nabi, dengar direct pada Nabi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata. Abu Hurairah cerita, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, wallahi, Rasulullah bersumpah. Sahabat-sahabat rahmati Allah sekalian, wallahi,
tallahi, billahi, ini sumpah, wallah, dan bila bersumpah dengan nama Allah, dengan wawul qasam, wallah, tallah, billah, ta, dengan bal qasam, ini adalah sumpah yang penegasannya sangat luar biasa. Tuan-tuan sekalian, kalau saya betul lah perlu bersumpah kadang-kadang, sebab saya ni siapa kan. Contohlah kalau saya nak mempertahankan pada suami, bang demi Allah bang saya tak buat, demi Allah tak buat. Yelah sebab saya ni manusia biasa. Tapi adakah perlu Rasulullah sampai nak bersumpah? Maksudnya kita memang tak meragui kalau Rasulullah tak bersumpah pun kita percaya. Kalau itu hadis sahih kita percaya kalau Nabi tak bersumpah pun. Kenapa Allah menggunakan perkataan sumpah dalam banyak firman-Nya? Contohnya wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam apabila dia telah gelap gelita. Kan? Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Dan kalau kita belajar bab tafsir kan, kita dengar-dengar ceramah orang-orang yang pakar tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala kenapa menggunakan sumpah? Dan biasanya apabila ayat yang dimulakan dengan sumpah, ayat itu ingin diberikan Allah nak berikan kita perhatian. Maksudnya Allah nak berikan sesuatu penekanan. Kan kalau sumpah-sumpah ni kan sebenarnya perkara yang nak ditekankan, demi Allah, demi Allah, wallahi. Maksudnya bila guna sumpah ni, ia ada sesuatu penekanan, benda penting. Macam tu. Jadi bayangkan Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, demi Allah, ini, subhanallah, tekan lagi, ini, bukan ana direct, ini, sesungguhnya, dah bersumpah depan, sesungguhnya aku, ini demi Allah, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, akan mohon ampun, wa atub, mohon taubat, ilaihi, kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Allah. Fil yaumi, setiap hari, aktsara, lebih banyak. Lebih banyak ni tak tahu berapa banyak ni, lebih banyak. Min sab'ina marrah, daripada 70 kali setiap hari. Sab'ina marrah, 70 kali setiap hari. Aktsara, lebih banyak. Dah tak tahu berapa banyak. Sebab Nabi menggunakan perkataan lebih banyak. Dalam hadis yang seterusnya hampir sama, tapi ini patutnya besok, saya pun tak bacalah sebab dah baca hari ini. Nabi SAW bersabda, Rasulullah bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya, kerana sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari 100 kali. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tahu Nabi maksum. Apa maksud maksum? Bersih daripada dosa. Nabi tidak ada dosa sedikit pun, tak ada. Satu titik dosa pun tak ada. Tapi Ustazah, kan Nabi selalu ditegur oleh Allah, itu silap, bukan dosa. Nabi berhadapan dengan pembesar, kemudian ada Abdullah ibn Abi Maktum kan, yang buta. Dia tak tahu Rasul duduk berurusan dengan pembesar ni, Rasul sedang dakwah ni. Dia datang, lepas tu Rasul macam palingkan wajah, Allah tegur, abasa wa tawalla. Begitu juga ada teguran-teguran Allah. Semua itu bukan dosa, itu kesilapan biasa. Sebab Rasul juga manusia biasa. Rasul juga pernah ditegur oleh Allah berkenaan bagaimana Rasulullah mengikuti kehendak isteri. Lepas tu Allah tegur. Maksudnya kita akan baca kalau kisah Nabi ada kesilapan-kesilapan normal sebagai manusia biasa. Ingin menunjukkan bahawa Rasul adalah manusia biasa, tidak lari daripada melakukan kesilapan. It's normal. Subhanallah. Tetapi dosa Nabi tak ada buat. Silap ni tak ada sampai peringkat dosa. Ya, kita tersilap. Oh sorry tersilap. Oh tersilap langgar. Tersilap ni. Sorry tersilap. Ambil. Tersilap bukan dosa. Subhanallah. Ada orang angkat tangan. Bang tersilap tak angkat lah tadi. Alamak. InsyaAllah tak dosa lah. Gitu. Okay, tak apalah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi confirm tak ada dosa. Maksum. Confirm syurga. Confirm diharamkan neraka. Tapi Nabi SAW melakukan istighfar setiap hari lebih daripada 70 kali. Nabi SAW nak tunjukkan contoh kepada kita. Nabi nak tunjuk contoh kepada kita. Kan Sayyidina Aisyah kan
tengok Rasulullah solat kan lama, sampai bengkak kaki. Tuan-puan saya bengkak kaki. Tuan-puan pernah solat sampai bengkak kaki? Saya tak pernah. Bengkak kaki kalau pergi shopping pernah. Kan sekarang tak boleh shopping lah, cerita zaman-zaman boleh shopping, raya apa semua. Mungkin 2 jam, 3 jam berjalan, berdiri sampai lenguh, balik mengut-ngut. Tapi ada tak kita solat sampai bengkak kaki? Allahu Akbar. Bila ditanya Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin diampunkan semua dosa? Lalu Rasulullah menjawab pada Sayyidah Aisyah, salahkah aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah solat nak bersyukur kepada Allah ni. Banyak perkara. Walaupun kita tahu Rasulullah hidup dalam keadaan sangat sederhana. Tak ada hati yang disimpan dalam rumah, makan selalu kelaparan, ikat dengan tali. Lepas tu dah tak cukup tali untuk ikat perut yang lapar, tambah pula dengan batu supaya ketat lagi supaya angin tak masuk. Tidur dalam keadaan berbekas badan. Kalau kita fikir, untuk kita syukuri nikmat Allah hari ni, jauh lebih banyak nikmat Allah bagi pada kita berbanding Allah bagi pada Nabi Muhammad SAW. Ini dari sudut material, dari segi duit, dari segi material. Bagaimana rumah Rasulullah, makan minum Rasulullah, baju Rasulullah berapa helai je. Maksudnya banding Rasulullah dengan kita dari sudut zahir ni, lebih banyak kesyukuran yang perlu kita beri. Tapi Rasulullah, Allahu Akbar, subhanallah. Dan tuan-puan, mungkinlah ada orang kata 70 kali ya, sikit je, aku buat 1000 kali kot. Kan 70 kali 5 minit tak sampai. Astagfirullah, astagfirullah. Permohonan ampun dan taubat Rasulullah bukanlah seperti kita sahabat-sahabat. Bukanlah kita 70 kali sekejap astagfirullah, 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 astagfirullah. Tetapi permohonan ampun yang benar-benar daripada hati, mungkin untuk sekali ucapan, wallahu alam, kalau kita betul-betul rasa berdosa, sekali ucapan menangis astagfirullah, mohon ampun sungguh-sungguh, astagfirullah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Kalau kita fikir Rasulullah nak taubat nasuha, apa Rasulullah tak ada buat dosa? Sebenarnya Rasulullah ingin mengajarkan kita, jangan tinggalkan istighfar. Walaupun dalam keadaan kamu tak rasa kamu tak buat dosa. Rasulullah tak buat dosa, tapi Rasulullah tak tinggalkan istighfar. Apatah lagi kita yang buat dosa. Saya kan masa isu viral pasal suruh taubat semua tu, tuan-puan sekalian, ini bukan saya nak bangkit balik. Masa tu ada beberapa peristiwa lah, saya dengar ceramah, saya rasa sayu, saya rasa ya Allah, takutnya sebenarnya kita dalam keadaan berdosa. Takut, bimbang sebenarnya kita dalam keadaan berdosa meninggalkan solat Jumaat. Kebimbangan itu yang membuatkan kita, saya kata lebih baik kita buat taubat lah. Bertaubat saja. Walaupun belum, maksudnya ada orang yakin tak berdosa langsung apa semua, tetapi bagi saya, maksud bagi hati kita ni, kita kata ya Allah, sebab Rasul tunjuk contoh bertaubat setiap hari walaupun Rasul tidak berdosa. Jadi apa salahnya kalau kita bertaubat? Kita bertaubat, mohon ampun ya Allah, mohon ampun sekiranya ya Allah, ampunilah dosaku jika ini ada satu dosa, ada satu kesilapan, aku gini, bertaubat saja. Subhanallah, itulah yang melegakan hati kita. Dan kita tahu dan kita berpegang benar, tidak dikatakan berdosa besar meninggalkan solat Jumaat dan situasi hari ini disebabkan halangan-halangan mudarat dan sebagainya. Ya, betul. Cuma dari sudut insani Rasul menunjukkan kita contoh. Walaupun Rasul tak ada dosa, Rasul bertaubat, bukan istighfar saja ya, astaghfirullah wa atub, dan bertaubat setiap hari. Rasul bertaubat setiap hari, ilaihi fil yaumi, setiap hari, lebih banyak daripada 70 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Hari ini paling lama saya rasa. Minta maaf banyak-banyak, 1.5 jam lebih. Terima kasih semua, mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi, insyaAllah Jumaat Barakah, kami buka peluang sekali lagi untuk berinfak. InsyaAllah kita bantu lebih ramai orang susah. Dan kepada siapa yang ingin melakukan ibadah korban bersama dengan kami, boleh hubungi nombor yang tertera. Marilah melakukan ibadah korban, sebab kami memang target seramai mungkin asnaf fakir miskin di Malaysia terutamanya dan luar negara untuk kita bantu. Tak mampu nak korban dalam negara, buatlah luar negara. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih semua, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.